Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita anak-anak murid Ustaz untuk meneruskan pembelajaran bersama Ustaz hari ini bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat dan bersedia untuk kita belajar hari ini. Jadi InsyaAllah murid-murid seperti biasa, sebelum kita meneruskan pembelajaran, marilah sama-sama kita tadahkan tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini diberkati dan menjadi amalan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Jadi insya-Allah, jom sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah murid-murid. Jadi mesti semua sudah tertanya, apakah topik pembelajaran kita hari ini? Okey, jadi Ustaz harap, Ustaz minta kepada murid-murid untuk memberikan perhatian kepada video yang Ustaz sediakan ini. Jom kita kaji sama-sama apa topik pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah tengok kan video apa tadi? Apa isi kandungan video tadi? Tentang bacaan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Jadi murid-murid, apakah tajuk yang akan kita pelajari ini? Apa kaitan surah Al-Ikhlas? Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran, ayat kefahaman, mengenal dan menghayati surah Al-Ikhlas. Kenapa kita nak kenal dan hayati surah Al-Ikhlas ini? Jadi hari ini kita nak belajar apabila kita baca surah Al-Ikhlas, bukan sahaja kita tahu baca, tetapi kita juga tahu maksud dan tuntutan isi kandungan yang terkandung di dalam surah tersebut. Okey. Jadi sebelum itu, jom kita tengok kepada objektif pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita nak capai? Okey. Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas dengan betul. Itu yang pertama. Itu target kita hari ini. Yang kedua, mengenal pasti tuntutan surah Al-Ikhlas melalui kuis interaktif word wall yang Ustaz sediakan. Jadi itu di akhir sesi pembelajaran kita hari ini. Jadi jom tanpa membuang masa kita teruskan kepada isi kandungan pembelajaran kita hari ini. Okey murid-murid. Hari ini sebelum kita memulakan pembelajaran, jom murid-murid buka buku teks muka surat 26. Kita tengok pada halaman tersebut. Okey. Jadi pada halaman tersebut murid akan nampak gambar yang Ustaz sediakan ini. Okey, jom kita baca sama-sama. Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Ini menunjukkan peristiwa. Okey, maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan soalan tersebut. Okey. Jadi, untuk kita memulakan pembelajaran hari ini tentang surah Al-Ikhlas, pada halaman ini ia menceritakan tentang orang-orang musyrik yang datang bertemu dengan Rasulullah dan menyoal Rasulullah tentang meminta Rasulullah untuk menggambarkan perihal tentang Tuhan, iaitu Allah. Jadi jom kita tengok Ibnu Katsir mengambil riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab diturunkan sesuatu surah tu. Jadi hari ini surah Al-Ikhlas.
asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, bahawa ada orang musyrik yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik ini datang bertemu Rasulullah dan bertanyakan kepada Rasulullah. Apa yang ditanya? Ya Muhammad, unsub lana rabbaka. Apa maksudnya? Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Jadi daripada peristiwa ini Allah turunkan surah Al-Ikhlas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab persoalan tersebut. Jadi dari sini kita sudah tahu asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul, sebab-sebab diturunkan surah Al-Ikhlas ini. Okey. Okey murid-murid, seterusnya kita beralih pula kepada sedikit sebanyak tentang pengenalan surah Al-Ikhlas. Okey, yang pertama, surah ini dikenali surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu, surah ini adalah surah yang pendek tetapi mempunyai makna dan isi kandungan yang besar, merangkumi akidah, pegangan kita, keimanan kita. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas kerana kemurnian dan ketegasan kita dalam menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. 112. Seterusnya, surah ini mengandungi 4 ayat sahaja. Ustaz yakin semua tahu kan? 4 ayat sahaja. Seterusnya, surah ini diturunkan di Mekah. Jadi peristiwa yang kita baca dan Ustaz ceritakan tadi berlaku di Mekah. Jadi apabila sesuatu surah itu diturunkan di Mekah, ia dinamakan sebagai surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Okey, jadi itu sedikit sebanyak pengenalan surah Al-Ikhlas. Jadi jom kita pergi kepada lebih lanjut dengan kita bersama-sama Ustaz membaca surah Al-Ikhlas dan terjemahan setiap ayat surah Al-Ikhlas tersebut. Jadi insya-Allah sama-sama. Murid-murid, surah ini amat besar artinya. Surah ini diturunkan di Mekah, menerangkan mengenai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tolok bandingnya. Maka jika manusia benar-benar percaya pada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai peraturan dalam hidupnya. Selamatlah hidupnya dunia dan akhirat. Jadi kita pun kena taat pada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup kita diberkati. Upin Ipin baca, Ustaz terjemahkan. Semua dengar ya. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Okey, Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah baca bersama. Kita sudah tengok apa maksud ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Jadi murid sudah faham. Jadi nanti murid fahamlah bila baca surah Al-Ikhlas ni apa yang diceritakan di dalam surah tersebut. Tapi sebelum tu, jom kita tengok tuntutan surah Al-Ikhlas. Bukan sahaja kita nak kaji tentang terjemahan sahaja. Hari ini kita nak tengok lebih mendalam isi kandungan surah ini. Jom kita tengok satu persatu. Okey, jom sama-sama dengan Ustaz. Kita pergi kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Jadi apa maksud ayat yang pertama tadi? Qul, katakanlah kepada siapa ni Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahawa sesungguhnya Allah itu ahad, satu.
Esa. Okey, jadi apa konteks ayat yang pertama ini? Konteks ayat yang pertama ini, Allah nak ceritakan kepada kita bahawa Islam itu merupakan sebuah agama tauhid. Tauhid apa tauhid? Iaitu mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Kita yakin dan percaya, kita berpegang keimanan kita sebagai seorang Islam, Allah itu satu, Tuhan itu satu dan hanya Allah Tuhan yang layak kita sembah. Okey, jadi apa tuntutan daripada ayat yang pertama ini? Meyakini Allah itu Maha Esa. Sebagaimana Ustaz sebut tadilah, keimanan kita, kita berpegang bahawa Allah itu Maha Esa. Hanya Allah Tuhan yang kita sembah. Seterusnya, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Ikhlas ini, apa maksud ikhlas? Kita melakukan ibadah itu hanya satu tujuan. Tujuan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah kita sembah dan setiap ibadah yang kita lakukan, kita niatkan, kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi, daripada ayat yang pertama ini tuntutannya supaya kita banyak menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah apa ni? Ini adalah kalimah tauhid. Kalimah yang menjadi dasar pegangan kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan. Kita berpegang tak ada tu, tiada Tuhan lain dah. Hanya Allah sahaja sebagai Tuhan yang kita sembah. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada ayat yang kedua. Jom baca bersama Ustaz. Allahus Samad. Allahus Samad. Ayat yang pendek tetapi mempunyai kandungan yang luas. Jadi apa konteks ayat ini? Allah adalah tempat meminta pertolongan. Hanya Allah tempat meminta pertolongan. Tuntutan daripada ayat ini, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini maksudnya setiap makhluk dia berhajat dan bergantung hanya kepada Allah. Itu sahaja. Itu yang kita sebagai seorang Islam, kita yakin dan percaya, kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah satu zat yang mutlak, yang tertinggi, yang teragung. Okey. Terusnya, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Kerana pegangan kita orang Islam, kita hanya bergantung kepada Allah. Kita yakin dan percaya Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha agung. Apabila hati kita hanya bergantung kepada Allah, jadi hati kita mengajar diri kita agar tidak mudah putus asa dalam setiap perkara yang kita lakukan. Seterusnya, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Jadi, apabila setiap perkara apa pun yang berlaku di dalam kehidupan kita, apabila hati kita kemas bergantung kepada Allah, jadi perkara itu tidak menjadi perkara yang memberatkan kita lah. Jadi kita akan sentiasa bersangka baik dalam setiap liku-liku kehidupan yang kita alami. Kerana pergantungan kita hanya kepada Allah. Allah zat yang kuasa, Allah zat yang agung, Allah satu-satunya Tuhan. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Apa maksud daripada ayat yang ketiga ini? Lam yalid wa lam yulad. Bahawa Allah sebutkan, Allah berfirman, Allah itu tidak mempunyai anak dan pasangan. Apa konteks ini? Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah ini tidak menyerupai makhluk. Dia Tuhan tidak boleh menyerupai makhluk. Kalau dia menyerupai makhluk, dia bukan Tuhan. Kerana makhluk ini mempunyai sifat kekurangan dan kehinaan. Okey, jadi apa tuntutan ayat yang ketiga ini? Merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Jadi Allah adalah satu-satunya zat yang kesempurnaan, sempurna, tiada kekurangan. Berbeza dengan makhluk dengan penuh kekurangan. Jadi kita mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Jadi
apabila kita melafazkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita berpegang bahawa hanya Allah sahaja yang kita bergantung harap. Manakala Allah tidak bergantung harap kepada sesuatu sekalipun. Kerana Allah zat yang maha sempurna. Jadi, hanya makhluk yang bergantung kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah. Terusnya, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Tuntutan daripada ayat yang ketiga ini, kita belajar dan kita faham bahawa Allah ini tidak menyerupai makhluk. Kita belajar untuk kita memantapkan pegangan keimanan kita, supaya keimanan kita keimanan yang jitu, yang teguh, yang insya-Allah dibawa sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Seterusnya beralih kepada ayat yang keempat, ayat yang terakhir di dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa konteks ayat ini? Allah berfirman, Allah itu tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Allah itu zat yang agung, zat yang maha tinggi, tidak akan sama dengan makhluk yang diciptanya. Apa tuntutan? Meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Jadi Allah itu, bila kita kata Allah itu Tuhan yang maha agung, bermaksud itu Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, berbeza dengan makhluk. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Makhluk ini penuh dengan kekurangan. Contohnya apa? Sifat malas, sifat sombong, sifat riak, penuh kekurangan. Jadi Allah itu berbeza dengan makhluk. Allah itu menyalahi makhluk. Seterusnya, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Jadi antara tuntutan daripada ayat yang keempat ini supaya kita bersyukur atas setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Akhirnya tuntutan menginsafi kelemahan diri. Jadi apabila kita beriman, kita baca dan kita fahami tentang tuntutan dan isi kandungan surah Al-Ikhlas ini, kita yakin bahawa Allah itu zat yang maha agung, kita mengagumi kekuasaan Allah, itu akan mendatangkan perasaan insaf di dalam diri kita, kerana kita ini hanya makhluk yang sentiasa bergantung harap kepada Allah, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh kekurangan. Jadi keinsafan diri itu adalah salah satu natijah apabila kita beramal dan berpegang dengan surah Al-Ikhlas ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini tentang tuntutan surah Al-Ikhlas. Kita sudah tengok secara satu persatu setiap ayat, kita tahu apa tuntutan daripada surah Al-Ikhlas ini. Itulah apabila kita baca nanti surah Al-Ikhlas, kita sudah ada ilmu tentang surah Al-Ikhlas, jadi insya-Allah kita dapat baca, tadabbur dan hayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ikhlas ini, iaitu surah berkaitan dengan akidah, pegangan keimanan kita. Jadi ini adalah walaupun surah yang pendek, surah yang sangat penting di dalam dasar keimanan kita. Alhamdulillah. Baik murid-murid, jadi akhirnya sebagaimana objektif pembelajaran kita hari ini, Ustaz sediakan kuis interaktif yang perlu murid-murid Ustaz jawab supaya Ustaz dapat lihat apa dapat dicapai daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi seperti biasa Ustaz sediakan link, Ustaz bagi di WhatsApp group, dan Ustaz juga akan sediakan di bawah description video ini, murid boleh tekan dan murid boleh jawab kuis interaktif yang Ustaz sediakan. Jadi setelah murid selesai, murid ambil gambar skor yang murid dapat dan hantarkan kepada Ustaz. Dan murid bagi tahu berapa yang murid dapat jawab dengan betul dan berapa murid salah, supaya kita sama-sama dapat perbetulkan. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah murid-murid. Jadi Ustaz rasa di situ sahajalah bagi video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi satu ilmu dan amalan yang bermanfaat kepada kita. Dan Ustaz juga berharap murid-murid Ustaz sentiasa bersemangat untuk belajar, berusaha untuk menimba ilmu. Tidak kiralah sama ada mata pelajaran pendidikan Islam atau subjek-subjek lain, Ustaz harap murid sentiasa bersedia dan bersemangat kerana ilmu yang kita pelajari ini adalah bekalan kita untuk menghadapi masa depan kita sama ada di dunia dan di akhirat. Jadi jangan putus asa, sentiasa teruskan belajar dan insya-Allah Ustaz doakan anak murid Ustaz sentiasa cemerlang di dunia dan di akhirat. InsyaAllah itu saja. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.